الله أكبر الله أكبر. هذا الغلام الطيب الأردني صلى عليك الله يا أدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الهنام الطيب الأداني هذا الطيب الأداني. الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Betapa besar rahmat Allah bagi pada kita untuk berada di satu majlis yang sangat mulia, di satu majlis ilmu yang Nabi bersabda, ilmu yang pertama diangkat ke langit dari ke bumi adalah ilmu salatul khusyuk. Dari zaman Nabi lagi telah diangkat kerana manusia telah kehilangan penyaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah sibuk kepada duniawi masih wallah, maka terangkat. Apabila terangkatnya ilmu salatul khusyuk, maka tertutupnya pintu-pintu kejayaan hayya 'alal falah. Kerana hayya 'alal falah itu datang dari hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah itu kerana ada pengisian dua syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, dengan wasilah guru-guru kita, dengan rabita guru-guru kita kepada Allah, Allah membukakan ilmu ini sedikit demi sedikit kepada ahli syahadah la ilaha illallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya dengan puji-pujian yang benar datang daripada roh. Kerana puji-pujian yang datang dari roh ke kalbu, setelah kalbu menyaksi apa yang roh sedang menyaksi pada saat ini, Rabbul Alamin, itulah puji-pujian yang sungguh benar, sungguh di atas dasar penyaksian ilmu yang benar, bukan atas ucapan yang kosong seperti kaum munafik yang melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin tanpa mengenal ujung pangkal tentang tahmid dan tidak mensyirikan dalam tahmid. Dan tahmid itu wajib dilafazkan di perkarangan Masjidul Haram, yaitu Makkatul Mukarramah. Ya, kalau kalian berada di sana, kalau kalian berada di mana-mana muka bumi, perintah Allah adalah di mana saja kalian berada, berdiri kalian di Masjidul Haram di dalam diri kamu, menghadap ke Baitullah Masjidul Haram, seperti dalam perintah surah Al-Baqarah 149 150 Taib. Di situlah wajib kita sentiasa berada untuk melafazkan lafaz tahmid kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat, mulai sekarang sampai mati, pujian aku kepada Allah tidak sah dalam solat selagi aku tidak ada di perkarangan Masjidul Haram dalam kalbuku.
Kalau di Makkatul Mukarramah, kita ada di sana depan Masjidul Haram, tapi dalam kalbu tak ada, zahirnya ada, batinnya tak ada, pun tidak sah. Kalau kita di sini, zahirnya tidak ada di depan Kaabah, kiblat, tapi batinnya ada, dalam solat tak sah. Dalam solat perlu ada di depan Kaabah, kiblat, batinnya pun di Masjidul Haram. Di waktu yang lain, puji-pujian daripada kalbu yang berada di dalam perkarangan Masjidul Haram sah. Waktu solat kena ada dua Masjidul Haram. Satu di hadapan mata menghadap kiblat, satu menghadap kalbu. Yang Allah firman, bina Masjidul Haram dalam kalbu kamu. Jadikan kalbu kamu Masjidul Haram, Baitullah dan Arash Allah. Pertama Masjidul Haram dahulu, kemudian naik ke Baitullah, Masjid Baitul Ma'mur, kemudian naik pergi ke Arash Allah. Satu persatu dahulu. Alhamdulillah. Betapa besar nikmat ahli syahadah. Ahli la ilaha illallah di sisi Allah sangat besar kewujudan mereka di dunia ini. Kalau mereka pergi solat di satu masjid, ada 10.000 orang, 50.000 orang, 100.000 orang. Kerana adanya ahli syahadah seorang, Allah ampunkan seluruh karya masjid itu. Allahu Akbar. Ingat, Allah ampunkan, Allah rahmati pada waktu salat itu. Begitu besar seorang ahli syahadah yang baru dapat syahadah hari ini, satu hari dia pergi salat. Tapi ingat, untuk dia mendapat darjat seperti itu, Allah kena menyaksi dia waktu dia salat Zuhur atau Jumaat umpamanya. Allah kena saksi dia. Untuk Allah bersaksi, menyaksi untuk dia, dia kena menyaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya dia pergi ke solat Masjid Putrajaya, Masjid Negara, 5,000, 10,000 orang hadir. Kerana kehadiran seorang ahli syahadah membawa keampunan kepada semua yang hadir bersama. Allahu Akbar. Bukan setakat itu, Allah rahmati semua orang yang menghadiri solat Jumaat pada hari itu. Tapi syarat Allah menyaksi dia. Untuk Allah menyaksi dia, dia kena menyaksi la ilaha illallah. Sebelum solat, di dalam solat, selepas solat. Dia kena menyaksi asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Di saat mana dia tidak menyaksi duit, duit datang, saya tak mau menyaksi duit, saya menyaksi asyhadu an la ilaha illallah. Nanti dulu menyaksi ilah, menyaksi Allah nanti dulu. Menyaksi Muhammadur Rasulullah nanti dulu. Kamu menyaksi dulu kalimah ni, asyhadu an la ilaha illallah. Ada tak di dalam akal fikiran kamu? Ada? Ada. Ada tak dalam ingatan kamu? Ada? Ada. Ada tak dalam kesedaran kamu? Ada? Ada. Jadi kalau kamu sedang menyaksi asyhadu an la ilaha illallah, Allah sedang menyaksi kalian. Kalau kamu sedang menyaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah seperti yang dilafazkan masa azan dan iqamah tadi, wajib Allah menyaksi kamu, Rasulullah menyaksi kamu. So syahadah tidak diberi ganjaran kecuali keampunan. Keampunan yang mutlak. Rahmat yang mencurah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya ahli syahadah. Allahu Akbar. Manusia tidak kenal betapa besar rahmat ahli syahadah. Taib. Setelah Allah membuka ilmu, hikmah, petua, rahsia, makrifat syahadah daripada majlis salatul khusyuk syahadah yang
17 yang telah pun disempurnakan. Pada kali ini kita akan masuk lebih mendalam agar apa yang kita telah pelajari sebelum ini akan dapat dihasilkan, dizahirkan semasa kita menunaikan 5 waktu solat. Amin. Kami namakan program pada hari ini Powerful Focus Formula. Semua orang boleh hafal, senang sahaja. Hayya 'alal falah, kejayaan di dalam hidup ada di dalam solat. Kejayaan dalam perniagaan ada dalam solat. Kejayaan di rumah tangga ada dalam solat. Kejayaan dalam segala aspek hidup di dunia ni sampai mati ada dalam solat. Kejayaan dalam kubur ada di dalam solat. Kejayaan di padang mahsyar ada dalam solat. Kejayaan di sisi Allah ada dalam solat. Kejayaan dalam segala aspek hidupku ada dalam solat. Motivasi ini tidak boleh terputus sebelum menunaikan solat, waktu menunaikan solat, sesudah menunaikan solat, menunggu solat waktu yang lain. Jadi ingat, untuk kejayaan dalam solat kita perlukan hayya 'alas solah, hayya 'alal falah dalam hidup dunia, kubur, akhirat. Kita perlukan hayya 'alas solah, hayya 'alas solah yang penuh khusyuk. Khusyuk ada banyak elemen yang wajib diisi untuk menghasilkan khusyuk. Salah satu elemen utama atau perkara yang utama adalah fokus. Fokus mana? Fokus dalam 7 tahap. Dengar ni, kita boleh hafal dan perlu hafal, sebab kita perlu buka jari kita sebelum solat, sebelum pergi solat, dan pastikan 7 perkara ini dah kita balance, dah kita adjust, dah kita align, dah kita betul-betul pastikan in order. Kita nak bawa kereta, kena pastikan air, minyak hitam, tayar, semuanya on order. Begitu juga kita ni nak solat, nak terbang, rohani kita, kalbu kita nak terbang, pergi mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena pastikan semua berada dalam keadaan yang lengkap. Jadi fokus yang pertama, nafas. Saya tak mau mendalam dalam perkara ini sebab saya telah serahkan perkara ini kepada program saya tak nak sebut sebab ini open. Itu bukan program bawah saya. Tapi saya ingin pastikan satu je peringatan, nak fokus dalam nafas, tahan nafas. Sentiasa kalau nak fokuskan nafas, nak fokus dalam nafas, nak kuasai nafas, nak kawal nafas, nak kuasai nafas, tahan nafas. Kerana apabila kita kawal nafas, kita kuasai nafas, kita boleh kuasai emosi, minda, kalbu, rohani, segala aspek dalam hidup kita boleh kuasai. Jadi fokus pada nafas. Pertama, cek nafasku fokus atau tidak. Aku tahan nafas, insya-Allah. Dah tahan nafas, hidup tak dalam tu? Tak ada, kena hidupkan. Nombor 1. Nombor 2, fokus di dalam akal dan fikiran. Akal adalah base, fikiran apa yang kita berfikir daripada akal. Fokus kedua. Sebab kita nak fokus di dalam semua tahap ni untuk mencapai khusyuk. Okey, pertama, fokus dalam nafas.
Teknik dia banyak, tapi saya hanya bukakan satu je, iaitu fokus dengan tahan nafas ya. Kedua, dengan fokus dalam akal fikiran. Ketiga, fokus dalam ingatan. Fikiran lain, ingatan lain. Fokus dalam ingatan. Kita nak kejayaan ni, kita nak fokus, nak kejayaan. Kita nak fokus dalam akal fikiran, kita kena kejayaan. Kita ada 2 minit je. Masa Allah beri kita 2 minit. Kamu nak 20 minit, itu terpulang. Allah bagi 2 minit je. Jadi kita nak fokus di dalam akal fikiran. Kita nak kejayaan. Kita nak fokus dalam ingatan sebab kita nak kejayaan. Syaitan, iblis, nafsu akan kacau. Kenapa benda ni semua? Kau bagus ingat duit, ingat projek, ingat kekayaan. Itu lebih penting. Ini nanti dulu. Tak, you kena motivate diri. Saya perlu kejayaan dunia, kubur, akhirat. Dalam segala amalanku, aku perlu kejayaan. Fokus dalam ingatan. Keempat, fokus dalam emosi. Kalau emosi tidak fokus, apa yang berlaku sebelum solat tadi, emosi akan membawa semua ke arah sana. Emosi akan membawa ingatan, fikiran, akal kita, fikiran kita, nafas semua ke sana. Tadi nafas laju sebab tengah marah, tengah dimarah, tengah stres, nafas berubah, habis. Sebab emosi tidak terkawal. Jadi fokus dalam nafas, dalam emosi. Kelima, fokus dalam mindah. Keenam, fokus dalam kalbu, fokus dalam rohani. Jadi ada 7 fokus di 7 tahap. Seorang tolong ulang. Satu-satu orang. Tepat. Jangan miss. Ya, saya kena ulang balik nanti. Bismillah. Seorang lelaki. Cuma lelaki seorang. Fokus dalam nafas, fokus dalam akal dan pikiran, fokus dalam ingatan, fokus dalam emosi, fokus dalam minda, fokus dalam kalbu, fokus dalam rohani. Cantik. Jadi 7 fokus saya kena pastikan kalau saya nak hayya alal falah. Saya kena ada 7 tahap fokus kalau saya nak hayya alal falah. Dan saya kena apply 7 fokus di dalam hayya alal salat untuk saya dapat khusyuk. Taib. Saya tak nak mendalami tentang fokus dalam nafas sebab saya dah bagi satu kunci, tahan nafas. Tahan nafas. Banyak teknik di dalam ni, itu kena pergi ke program yang mengajar kita teknik lebih mendalam. Tanya sahabat-sahabat saya lah. Okey, saya tak nak juga bukakan fokus dalam akal fikiran. Sebab ini melibatkan psikologi, mind science, banyak ilmu-ilmu untuk capai ke tahap fokus dalam akal fikiran. Dia ada banyak motivasi. Ini kena buat program khas. Jadi ketiga, fokus dalam ingatan. Keempat, kelima, keenam. Okey, jadi 7 fokus ni sangat penting. Sebenarnya ada 10, tapi kami hanya utamakan 7 dahulu. Yang ini, yang baki 3 ni pun penting. Sangat penting. Sangat penting. Sebab kalau 3 ni you tak fokus, lari fokus. Nombor 8 adalah ucapan.
tilawah, apa yang you lafazkan dalam solat tu, tilawah tu sangat penting, kerana bila you dah takbiratul ihram, dua suara yang sangat jelas kalau you solat dalam gua ataupun seorang diri, bunyi lafaz you, tilawah you dengan nafas. Jadi fokus utama di sini. Jadi kalau saya nak masuk 100% macam mana nak dapat fokus di dalam ucapan, kita akan ketinggalan yang batin. Ini zahir, fokus kepada zahir. Nanti saya kupas paling last. Tapi sebenarnya fokus pun bermula daripada sini. Sebab ini jadi tumpuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah fokus dalam tilawah supaya you boleh dapat 100% fokus kepada apa yang kita baca. Tapi kalau saya buka topik ni pada hari ini, pengisian batin hilang, tak difokus. Saya samalah seperti ustaz ulama lain yang hanya memfokuskan kepada tilawah, bacaan lafaz. Tapi wajibnya ada perkara yang sangat penting juga dalam tu. Okey, saya tangguhkan ke-8, iaitu ke-8 apa? Fokus dalam ucapan, lafaz, okey. Nombor 9, ini penting sangat. Penting sangat. Perasaan. Kalau kita tidak ada dalam perasaan, kalau kita tidak dapat fokus dalam perasaan, iblis kawal perasaan kita. Syaitan kawal perasaan kita. Waswasil khannas kawal perasaan kita. Dajjal, kuncu-kuncu Dajjal kawal perasaan kita. Tagut kawal perasaan kita. Jibit kawal perasaan kita. Dunia kawal perasaan kita. Manusia negatif yang marah kita, pengaruh kita tadi, kawal perasaan kita. Manusia yang memberi kita duit, harta, rezeki, dia mengawal perasaan kita. Jadi fokus dalam perasaan sangat penting. Tapi nanti dulu saya tak nak terus masuk ke dalam tu. Nombor 10 adalah fokus dalam sir. Ini saya tak boleh buka sebab ini adalah rahsia para anbiyaul mursalin warazatul anbiya. Ini kunci segala-galanya. Tapi nak sampai itu, you kena belajar ABC dulu, baru boleh PhD. Saya nak PhD, tak boleh. You kena belajar ABCD sampai Z. PhD ada di dalam ABCD tu. Tapi nak dapat PhD tu, dari bangku sekolah taskah ni, tadikah ni, you nak sampai PhD 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun, belum tentu boleh you capai PhD. Jadi sebenarnya yang ke-10 tu yang paling penting untuk kejayaan segala-galanya. Tak apa, kalau kita tak dapat ini, tapi kita ada bersama orang yang ada fokus dalam syirik, Allah kabul. Allahu Akbar. Allah kabul. Allah kabul. Ada hadis dalam Quran pun ada. Yadullah ma'aj jama'ah. Sentiasa bersama dengan jemaah. Dengan jemaah. Dengan jemaah. Kamu hidup mati dengan jemaah. Aku diperintahkan oleh Allah, sabda Nabi, kepada kamu, untuk kamu sentiasa ingat 5 perkara ini. Sentiasa bersama jemaah. Makan bertauhid, tidak mensyirikkan Allah bersama jemaah. Minum bersama jemaah. Berjalan bersama jemaah. Berjihad bersama jemaah. Apapun, solat bersama jemaah. Kedua, aku ingin ingatkan kamu sentiasa dengar sami'na, sami'na, sami'na. Sebab sebelum kamu mendengar ada banyak halangan, jin, syaitan, nafs, diri kamu menghalang sebelum sami'na tu masuk ke dalam diri kamu. Ata'na, patuh walaupun dia seorang kulit hitam, rambutnya keriting. Patuh, sami'na wa ata'na. Kemudian kamu sentiasa berhijrah. Hijrah banyak aspek ya, daripada keburukan, kebaikan, daripada kejahilan, mengenal Allah, jahil tentang Allah, mengenal tentang Allah. Solat kita dah kenal, tapi pengisian solat tidak kenal. Okey, syahadah dalam solat tak kenal, kita perlu hijrah. Kelima, Nabi kata, aku ingatkan kamu sentiasa berjuang, berjihad dan berjihad dengan musuh-musuh Allah dalam diri kamu. Okey, taib. Jadi ada berapa fokus? Ulang, tolong ulang. Bismillah. Yang pertama, nafas.
Fokus dalam nafas. Sebut macam tu. Fokus dalam fokus dalam akal fikiran. Fokus dalam minda. Kenapa tak boleh betul-betul ya? Macam tidur saja. Tolong ya, fokus di dalam nafas, fokus di dalam akal fikiran, fokus dalam ingatan, fokus dalam emosi, fokus dalam minda, fokus dalam kalbu, fokus dalam rohani, fokus dalam lafaz dan tilawah, fokus di dalam fokus dalam. Kenapa putus-putus? Tolong. Pertama, fokus dalam nafas. Kedua, fokus dalam ingatan. Tolong, siapa yang ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah fokus dalam nafas. Kedua, akal dan fikiran. Ketiga, fokus dalam ingatan. Keempat, fokus dalam emosi. Kelima, fokus dalam minda. Keenam, fokus dalam kalbu. Ketujuh, fokus dalam rohani. Kelapan, fokus ucapan. Fokus dalam ucapan. Kesembilan, fokus dalam perasaan. Ke-10, fokus dalam sir. InsyaAllah. Wanita. Jadi tolong muzakarah nanti. Orang yang sudah betul-betul dah eja semua, dah hafal dah ya. Dia tak boleh lupa sampai mati. Penting sangat. Tengok 10 jari. Ada tak? Ada. Wanita. Pertama, fokus dalam nafas. Kedua, fokus dalam akal dan fikiran. Ketiga, fokus dalam ingatan. Keempat, fokus dalam emosi. Kelima, fokus dalam minda. Keenam, fokus dalam kalbu. Ketujuh, fokus dalam rohani. Ke-8, fokus dalam ucapan. Ke-9, fokus dalam perasaan. Ke-10, fokus dalam sir. Terima kasih. Siapa ni? Masya Allah ya. Ya Ahad, Ya Samad, Salli ala Muhammad. 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 Jadi formula modul ini dinamakan Powerful Focus Formula. Kenapa kita buat title macam ni? Untuk menarik perhatian manusia untuk tertarik kepada salatul khusyuk. Jadi nampak macam eksklusif, different, lain daripada lain ya. Orang macam ni yang hafal tadi, ditumpukan perhatian, Allah akan bantu mereka. Allah SWT akan bukakan ilmu kerana mereka dah hafal. Jadi kita semua wajib hafal. Kerana kalau kita tak hafal, ilmu tidak akan terbuka. Ya, jadi cukup pada Allah. Saya dah ada 2 orang dari kaum lelaki, seorang wanita. Dah
dah ambil ilmu tu, dah turun, dah masuk, walau kalbu ke akal ke apa pun dah diturunkan, mereka dah terima, alhamdulillah. Jadi seperti saya cakap tadi, fokus dalam nafas. Saya tak perlu nak panjang lebarkan, tahan nafas. Akal fikiran nanti dulu. Ingatan, fokus kepada ingatan. Macam mana ni? Nanti dulu. Ya, you tahan nafas. InsyaAllah ada gabungan di antara nafas dengan kalbu. So, nanti dulu. Emosi, nanti dulu. Padahal emosi ni penting. Segala-galanya dalam emosi yang dipermainkan kita. Mindah. Saya buka pada mindah. Apakah fokus dalam mindah? Kita pergi solat bertemu Allah. So kita wajib beriman. Wajib beriman dengan hadis Nabi, dengan ayat Al-Quran, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Surah Hadid ayat 5. Dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Lagi satu ayat, Allah bersama kamu bila kamu solat. Okey. Hadis pula, kun ma'allah. Bersama kamu, sentiasa bersama Allah. Masa kamu berdiri ke, duduk ke, baring ke, sentiasa bersama Allah. Jangan kamu berpisah. Jadi Quran dan hadis meyakinkan Allah bersama kita. Jadi kita nak sekarang kita nak belajar fokus dalam mindah ni. Saya terus melompat ke sana sebab nak bukakan bagaimana kita boleh rasa dalam masa yang singkat satu pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mindah. Apakah fokus dalam mindah? Dalam banyak level-level. Sepetik satu. Fokus kepada mindah. Allah, saya hadir. Boleh yakin tak? Boleh iman tak? Boleh. Boleh iman tak? Ada. Sebab ada Qurannya. Ada. Boleh tak beriman, percaya Allah hadir? Boleh tak? Boleh yakin tak? Tak, belum lagi. Belum boleh yakin. Okey, tapi boleh percaya sebab ada Quran, ada hadis mengatakan Allah bersama kamu. Allah bersama kamu. Kita nak cari fokus kepada, kita nak cari fokus sebab dengan fokus kita dapat khusyuk, dengan khusyuk kita dapat kejayaan, dengan kejayaan segala-galanya kita nak Allah bagi. Segala-gala apa je kita nak Allah nak bagi. Jadi apakah dalam minda yang perlu saya tanam sekarang sampai saya mati dalam 5 waktu solat? 1750 waktu setahun sampai saya mati. Apa saya perlu tanam? Allah hadiran. Allah hadiran. Sahabat kita di sini semua ni hadir ke? Hadir. Sahabat kita, saudari mukmin mukminat, hadir ke? Hadir. Ghaib ke hadir? Hadir. Sahabat kita batch pertama dulu tu, hadir ke ghaib? Halo? Ghaib, ya? Syaitan hadir ke ghaib? Ha? Ghaib ke hadir? Ya, hadir dalam ghaib. Boleh rasa tak? Boleh rasa tak? Boleh rasa tak? Dia ghaib. Sekarang ni syaitan ghaib, tapi boleh rasa kehadiran dia. Macam mana? Kena ada ilmu. Nanti kita belajar ilmu. Waswasil khannas, gangguan dalam solat, bisik-bisikan, hembusan, kekufuran, macam-macam. Ini semua syaitan. Dia hadir, tapi dia ghaib. Okay. Sekarang soalan dia, Allah hadir ke? Halo? Kalau hadir, Allah di mana?
Ya, bersama Allah di mana? Kalau bersama aku di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang, di mana? Kalau kamu kata Allah ghaib, Allah kata aku lahir. Wal awwal wal akhir wal lahir wal batin. Macam mana tu? Macam mana kita nak yakinkan dalam ni? Ini fokus ke mindah ni. Allah halir, Allah halir, Allah halir, Allah halir. Ini mindah. Kita nak fokus dalam mindah ni. Sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya dengan ilmu. Sesungguh-sungguhnya dengan ikhlas. Sebenar-benarnya dengan ilmu. Ilmu itu membawa kepada hak. Hak. Benar, benar, benar. Okey. Macam mana? Sebab kita ambil satu dalam 10 ni atau dalam 7 ni, pilih satu je mindah. Fokus dalam mindah. Kita kan kata kita ada banyak motivasi boleh kontrol mindah, mind control. Tolong, siapa di dunia ni yang pernah membawa ilmu yang boleh kontrol mindah semaksimum optimum? Ini belum lagi ke optimum level, sebab nanti saya masuk. Oh, mindah fokus kepada ini. Kita dah terlepas sana dah. Macam mana saya boleh bersama Allah yang saya tidak kenal di mana? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau kata ghaib, iblis yang ghaib, saya boleh rasa, saya boleh sedar. Allah yang kalau kata ghaib, dan kita sekarang kata hadir, Allah bersamamu. Bagaimana Allah yang bersama kita tidak hadir? Faham tak? Halo, syaitan ni hadir ke tak hadir? Ya, dalam ghaib. Allah pun ghaib. Kita tak nampak perkara yang, benda yang kita, orang yang kita tak nampak, perkara yang kita tak nampak ghaib. Allah kita nampak ke tidak? Tak. Pun ghaib. Syaitan ghaib, tapi dia hadir tak? Jadi sebenarnya ada satu ilmu di bawah akal dan fikiran ni, kita kena sedar. Kesedaran tu tak ada. Sebelum masuk ke fokus kepada minda, kesedaran tu tak ada, sedar tu tak ada. Kita macam binatang, binatang tak sedar dia di mana, tempat mana, apa, dia tidak sedar. Itu kesedaran haiwan. Tapi kita lebih teruk, kita masuk ke bahagian kesedaran syaitania, iblis, syaitania, iblisia, nafsania, lebih teruk daripada haiwan. Sebab haiwan bertasbih. Iblis, syaitania, nafsania tidak ada tasbih. Dia tidak ada dalam ibadah. Okey. Jadi kita nak masuk ke bab fokus dalam minda. Macam mana saya nak fokus dalam minda? Kita ada dua mata. Berapa biji mata? Dua. Tetapi kita ada mata yang ketiga, third eye. Dalam English dia panggil apa ni? Third eye. Jadi third eye ni dia ada direct link kepada mata hati. Tengok ya, dia ada direct link kepada mata hati. Dan jika kita train third eye ni dengan syahadah Allah hadir, akan terbuka mata hati. Bila mata hati terbuka, dia akan dapat melihat apa yang berlaku dalam alam rohani, iaitu roh sedang menyaksi kalau tak dapat ilmu pun dapat connectivity ni cukup. Macam mana dapat connectivity? Sekejap lagi kita akan buat bengkel, kita akan buat practical supaya Allah bukakan mata ni dulu, mata third eye, mata ketiga ni Allah buka mata hati Allah terus buka kita punya rohani dapat menyaksi Rabbul Alamin. Dalam solat pasti terbuka.
pasti terbuka, tidak boleh tidak terbuka. Ya Ahad, Ya Samad, salli ala Muhammad. 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 Jadi kita nak tahu Allah hadir, Allah tu hadir, ada bersamaku. Kita perlu apa? Buka mata, betul tak? Kalau saya buka mata baru saya tahu siapa ada depan, betul tak? Halo, betul tak? Saya buka mata baru saya tahu siapa ada di depan. Baru saya sedar siapa di depan, siapa di belakang, siapa di tepi, siapa di tengah, siapa di depan, siapa di belakang. Jadi saya wajib kenal dulu, sedar dulu, buka mata, sedar dulu di mana saya ada, siapa berada, saya bersama siapa. Betul? Jadi saya kena kenal Allah hadir dulu ke atau kena bersama Allah dahulu? Halo? Yes, betul. Betul, kita kena bersama dahulu, baru kita Allah ada di sini, Allah ada di sana, Allah di sini. Kena kenal. Kun ma Allah. Kena kenal apa? Kun. Itu ilmunya jauh. Tapi macam mana pula saya nak praktikan ilmu ni? Surah Ahqaf ayat 31. Walaupun ilmu ni dalam 10 tahun, 30 tahun, 50 tahun kamu belajar, mungkin belum boleh terbuka. Tapi kamu ada satu peluang. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Surah Ahqaf ayat 31. Wahai kaumku, terima kamu da'i Allah, percaya pada dia. Percaya. Apa dia bawa? Percaya. Dengan kepercayaan itu aku akan salurkan. Allahu Akbar. Okey, jadi ya Allah bersama aku. Hadir. Allah hadir. Allah hadir. Jadi saya nak praktikan. Jadi insya-Allah semua bersedia, kita akan matikan kamera sebab ini praktikal ya. Semua akan pergi sujud. Ini. Jadi kalau minda kita dapat kawal, terus akal fikiran kita dapat kawal. Sebab akal fikiran banyak najis dalam tu, kita kena fokus. Apakah fokus akal fikiran? Banyak ilmunya, saya tak nak buka sekarang ni. Banyak, kita kena bersihkan fikiran, tak cukup. Dalam akal base tu, banyak akar umbinya sudah ditanam. Syaitan dah tanam macam-macam racun. Kita potong dia tumbuh, kita potong dia tumbuh. Jadi ini kena bersihkan daripada bila? 10 tahun lepas. Kalau kalian 50 tahun, 40 tahun. Kena bersihkan 30 tahun. Kena bersihkan 20 tahun. Kena bersihkan start dari umur mana kita solat. Di mana perintah tu solat? Apa benih yang ditanam? Kena kembali kepada tu. Macam mana you mulakan solat dahulu? Macam mana solat itu, you menerima solat itu? Ada raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan rasulullah. Tak ada, kena tanam balik. Jadi ini proses bukan senang. Tapi dengan minda kurang, sekurang-kurangnya you dapat fokus dalam akal fikiran 30%, 20%. Ini minda dulu. Minda tidak boleh dikontrol kalau kita tidak menguasai mata ketiga ni. Third eye. Third eye dia kontrol mata hati. Mata hati terbuka, minda tenggelam. Akal fikiran tenggelam. Mata hati naik. Sebenarnya kita punya pernafasan bukan sini, di sini, 1 inci di atas kepala. Sini fokal dia. Kenapa kita perlu fokus dalam nafas? Sebab dia boleh kontrol segala-galanya dalam diri. Sekarang hari ini punya ilmu adalah fokus dalam minda. Tidak ada lain, sujud saja tempatnya. Sebab sujud adalah tempat bertemu dua hakikat. Dalam qiyam tak ada. Masih tak ada lagi pertemuan.
Rukuk tidak ada. Qiyam untuk apa? Menegahkan. Rukuk patuh, tunduk, taat. Sujud pertemuan. Sujud pertemuan. Pertemuan apa? Dua hakikat. Uluhiyah, ubudiyah. Rububiyah, ubudiyah. Situ pertemuan terbuka. Itu sebab saya suruh terus pergi sujud. Jadi saya sujud. Ingat dulu, saya wajib fokus. Saya tak perlu ulang. Kalian dah ulang tadi. Sekali lagi saya ulang ya. Saya perlu fokus. Tengok 10 jari ni. Fokus nafas, fokus akal fikiran, fokus ingatan, fokus emosi, fokus minda, fokus kalbu, fokus rohani, fokus dalam tilawahku. Sekarang tilawah tak ada. Dalam sujud ni Syekh tak suruh buat tilawah. Dalam ada Syekh suruh buat tilawah. Saya kena fokus apa yang saya sebut ni. Allah hadir, Allah hadir, Allah hadir, Allah hadir. Syaitan datang. Mana Allah? Kau kata Allah hadir. Saya yakin dengan ilmu guruku, dengan apa yang diisinya pada hari ini, saat ni, aku yakin dia lari. Dia akan datang 1000 hujah. Maknanya ilmu kita tak cukup. Dia datang dengan 1000 hujah sebab dia tahu kita jahil. Jadi ilmu tu penting untuk menangani azabnya iblis dan syaitan. Ya. Jadi 10 jari dah ingatkan, tahan nafas, pegang di sini, Allah hadir, Allah hadir, Allah hadir, Allah hadir. 40 hari, 40 jam, satu hari 1 jam. Macam mana you divide? Kalau you nak achieve 1 jam, you kena buat 10 jam. Makna sebelum sujud you kena buat. Dalam sebelum masuk solat, waktu wudu you kena buat. Untuk hasil di dalam sujud. Pertemuannya dalam sujud. Ini hanya terbuka untuk sujud. Third eye ni. Selepas kita amal dengan ikhlas, sabda Nabi, Allah bukakan seterus-terusnya sampai mati. Tidak ada lagi penutupan. Kecuali kita derhaka pada Allah, derhaka pada Rasul, derhaka pada guru, Allah tutup habis ilmu ni. Seolah-olah ilmu ni tidak pernah diisi. Syaratnya 3 je. Jangan derhaka pada Allah, derhaka pada Rasul, derhaka pada guru. Allah tutup ilmu ni. Jadi jangan takut. Nak dapat 1 jam 1 hari, you kena praktis 5 jam. Tak cukup 10 jam. Tak cukup lebih dari itu. Baru you dapat. Jadi syaitan nafs kata, Allah hadir. Engkau yakin Allah hadir? Allah di mana? Nah, habis. Situ you pegang dengan iman, ilmu, yakinnya guru. Iman, ilmu, yakin. Iman guruku aku pegang. Iman guruku dia pegang iman Sultanul Aulia. Sultan Aulia pegang imannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab amantu billahi wa imannya Rasulullah kepada Allah. Allah akan kata innallaha ma'ana la tahzan. Aku bersamamu ya Rasulullah. Wahai Abu Bakar, jangan kau nangis. Allah bersama kami di gua ni, jangan kau takut. Iman dimantapkan oleh Allah. Aku bersamamu. Innallaha ma'ana la tahzan. Sesungguhnya Allah bersama. Sayyidina Abu Bakar nak diam ke? Rasulullah bagi tahu ilmu. Ini ilmu ma'iyatullah. Nama ilmu ni ilmu ma'iyatullah. Ini ilmu ma'iyatullah. Ilmu Allah bersama. Baru dia tenang. Dia tak takut musuh tu. Ilmu juga. Kalau hari ini saya kata jangan takut. Polis di luar tak boleh, tak, jangan, kita masih menggetar. Allah bersama kita, jangan takut. Tak boleh yakin, tak boleh percaya. Rasulullah berkata macam tu kepada Abu Bakar Siddiq, la ta'zan innallaha, jangan takut, jangan steady lagi Rasulullah. Sebab Rasulullah, Allah rasakan aku bersamamu dengan ilmu yang yakin, ilmu yakin. Jadi Nabi tidak goncang. Sayyidina Abu Bakar masih menggeletar, menangis. Ya, Nabi tidur. Betul ke dalam gua tu Nabi tidur? Halo. Nabi tidur ke Nabi buat apa? Halo. Ya. Adakah orang musuh kejar Nabi boleh tidur? Ya Allah, tolonglah. Nak bunuh ni 300 ekor unta, seorang yang boleh bawa kepala suci Nabi.
Halo, tengah tidur tau. Begitu tenang. Allah bersamaku. Aku tak takut. Masuk balai. Mana Seremban? Berpuluh polis kepung. Tak takut keluar macam tu. Semua takut di luar dah menangis. Takut Allah. Allah. Ya, Allah tunjuk. Semua tu Allah tunjuk. Habis saja mahkamah dibawa pergi ke balai polis. 20-30 polis dalam bilik. Masuk keluar macam buat takut. Relax. Allah kata jangan takut. Allah yang yakinkan kami. Aku bersamamu. Innallaha ma'ana. Makna tahu? Siap layan makan lagi. Ya? Tuan Cik susah ke apa yang kami. Ini tengah soal siasat ni. Kalau kamu tak yakin lagi, Allah dah yakinkan kami, aku bersamamu di mana saja engkau berada. Macam mana lagi saya nak yakinkan? Jadi Nabi tengah relax, Sayyidina Abu Bakar tengah nangis. Dicucuk ular yang 5,000 tahun menunggu nak lihat wajah suci Nabi. Tolonglah, ini bukan perkara kecil, ini iman ni. Kenal Allah di mana? Aku yakin iman guruku iman daripada Rasulullah dan Allah. Yakinnya guru ilmunya, ilmu dia yakin. Okey, alhamdulillah masing-masing prepare nak sujud.